Hi, good evening. Nama saya Zahiratul Husna binti Rafia Ul-Husni, dan pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan Porter's Five Forces untuk syarikat hartanah bernama Tropicana Corporation Berhad. Porter's Five Forces merupakan model analisis perniagaan yang membantu untuk menjelaskan sebab mengapa pelbagai industri dapat mengekalkan tahap keuntungan yang berbeza. Model ini telah diterbitkan di dalam buku yang ditulis oleh Michael E. Porter yang bertajuk Competitive Strategy Techniques of Analyzing pada tahun 1980. Model Five Forces ini telah digunakan secara meluas untuk menganalisis struktur industri sesebuah syarikat serta strategi korporatnya. Porter ini mengenal pasti 5 kuasa yang tidak dapat dinafikan yang akan memainkan peranan dalam membentuk setiap pasaran dan industri di dunia, dengan beberapa caveat. 5 kuasa yang sering digunakan untuk mengukur intensiti persaingan, daya tarikan dan keuntungan industri atau pasaran. Model ini membolehkan ia membantu perniagaan meningkatkan keuntungan, akan tetapi mereka mesti sentiasa memantau sebarang perubahan dalam 5 kuasa dan menyesuaikan strategi perniagaan mereka. Jadi, Porter's Five Forces ini mempunyai 5 komponen, iaitu yang pertama ialah persaingan dalam industri, yang kedua potensi kemasukan baru ke dalam industri, ketiga kuasa pembekal, keempat kuasa pelanggan, dan kelima ancaman produk berganti. Tropicana Corporation Berhad merupakan sebuah syarikat pemegang pelaburan. Syarikat ini telah beroperasi dalam 3 segmen, iaitu pembangunan hartanah dan resort, di mana ia terlibat di dalam pembangunan hartanah kediaman dan komersial serta penyediaan kemudahan bermain golf serta sukan rekreasi yang lain. Pelaburan hartanah yang mana terlibat dengan operasi rumah kelab ataupun clubhouse dan pusat beli belah serta pegangan pelaburan. Syarikat ini juga telah disenaraikan di Bursa Malaysia di bawah pasaran utama. Ditubuhkan pada tahun 1979 oleh Tan Sri Tan Chee Seng yang juga merupakan adik kepada Tan Sri Vincent Tan yang merupakan pengasas kepada Kumpulan Berjaya. Tropicana telah menjadi nama yang sinonim dengan pembina komuniti dan pelaburan nilai. Pada tahun 1992, Tropicana telah memperkenalkan pembangunan bertemakan resort pertama, dan sejak itu, ia telah menyelesaikan banyak projek berjaya di seluruh Malaysia dan mengekunci lebih daripada 1,500 ekar bank tanah. Antara projek Tropicana yang terkenal adalah Tropicana Golf and Country Resort dan Tropicana Indah Resort Homes. Berpandukan rekod kejayaannya, Tropicana juga mendapat keistimewaan untuk bekerjasama dengan 11 syarikat terkemuka selama 25 tahun. Antaranya ialah PKNS, Iskandar Waterfront Sdn Bhd serta Marriott International. Kita beralih kepada analisis penggunaan Porter's Five Forces. Komponen yang pertama ialah persaingan dalam industri. Komponen ini merujuk kepada bilangan pesaing dan keupayaan mereka untuk melemahkan syarikat. Semakin besar bilangan pesaing bersama-sama dengan bilangan produk dan perkhidmatan yang setara yang mereka tawarkan, semakin kecil kuasa sesebuah syarikat. Pembekal dan pembeli mencari persaingan syarikat jika mereka dapat menawarkan tawaran yang lebih baik atau harga yang lebih rendah. Sebaliknya, apabila persaingan kompetitif adalah rendah, syarikat mempunyai kuasa yang lebih besar untuk mengenakan harga yang lebih tinggi dan menetapkan syarat-syarat tawaran untuk mencapai jualan dan keuntungan yang lebih tinggi. Walaupun Tropicana Corporation Berhad merupakan satu nama yang besar di dalam industri hartanah, namun ia juga mempunyai persaingan dari syarikat hartanah besar yang lain seperti SP Setia, Masing Group, Ecoworld, Sam W Property dan banyak lagi. Sini dapat dilihat bahawa ekonomi hartanah tidak hanya dimonopoli oleh Tropicana Corporation Berhad kerana telah wujudnya syarikat hartanah gergasi yang lain. Bagi komponen yang kedua, iaitu potensi pendatang baru dalam industri. Kuasa sebuah syarikat itu juga dipengaruhi oleh daya kemasukan syarikat baru ke dalam pasaran hartanah ini. Semakin sedikit masa dan wang yang harus dibelanjakan oleh syarikat pesaing untuk memasuki pasaran dan menjadi pesaing yang berkesan, maka semakin banyak kedudukan syarikat yang mantap boleh menjadi lemah dengan ketara. Industri dengan halangan masuk yang kuat adalah sesuai untuk syarikat sedia ada dalam industri ini kerana
syarikat itu akan dapat mengenakan harga yang lebih tinggi dan merundingkan syarat yang lebih baik. Umum mengetahui bahawa industri hartanah adalah salah satu industri yang mahal di Malaysia. Ini kerana bagi membolehkan seseorang itu berjaya sebagai pemaju hartanah, pelbagai risiko yang akan dihadapi. Antara risiko yang utama adalah dari segi kewangan. Bagi sesebuah syarikat pemaju hartanah untuk menjalankan kerjanya adalah dengan membina penempatan rumah ataupun membaik pulih bangunan yang sedia ada. Kerja-kerja ini memerlukan dana kewangan yang besar bagi membolehkan kerja-kerja yang dilakukan dapat dijalankan dengan baik. Bagi mendapat dana yang besar, sudah pasti pemilik syarikat pemaju hartanah harus memohon kepada institut-institut kewangan yang berada di Malaysia ini seperti MBSP Bank, M-Bank Group, OUB Bank dan sebagainya. Namun, bagi Tropicana Corporation Berhad sebagai sebuah syarikat pemaju yang telah kukuh asasnya di Malaysia ini, ia mampu untuk mengeluarkan dana mereka yang tersendiri bagi kelangsungan kerja-kerja produk yang berada di bawah syarikat ini. Pada tahun 2021, Tropicana Corporation telah mencadangkan untuk melaksanakan penempatan persendirian untuk mengumpul dana sehingga 120.13 juta bagi membiayai projek pembangunan hartanahnya dan juga sebagai model kerja untuk pusat beli belah dan hotel yang sedia ada. Faktor seterusnya di dalam model ini menerangkan betapa mudahnya pembekal boleh meningkatkan kos input. Ia dipengaruhi oleh bilangan pembekal input utama sesuatu barangan atau perkhidmatan. Betapa uniknya input ini dan kos syarikat untuk beralih kepada pembekal lain. Semakin sedikit pembekal kepada industri, semakin banyak syarikat akan bergantung kepada pembekal. Akibatnya, pembekal mempunyai lebih kuasa dan boleh meningkatkan kos input dan mendorong untuk kelebihan lain dalam perdagangan. Sebaliknya, apabila terdapat banyak pembekal atau kos penukaran yang rendah antara pembekal saingan, syarikat boleh mengekalkan kos inputnya lebih rendah dan meningkatkan keuntungannya. Di dalam konteks syarikat pemaju hartanah, seperti yang sedia maklum, selepas kejayaan pembinaan pembangunan bertemakan resort yang pertama oleh Tropicana Corporation Berhad 25 tahun yang dulu, syarikat ini merupakan salah satu pemaju yang paling diminati di Malaysia. Ini kerana kebolehan mereka dalam menghasilkan pembangunan yang menarik, khususnya bercirikan resort santai. Konsep yang keempat ialah kuasa pelanggan. Keupayaan pelanggan untuk memacu harga lebih rendah atau tahap kuasa mereka adalah salah satu daripada 5 kuasa. Ia dipengaruhi oleh bilangan pembeli atau pelanggan yang dimiliki oleh syarikat. Betapa pentingnya setiap pelanggan dan kos syarikat untuk mencari pelanggan atau pasaran baru untuk keluarannya. Pangkalan pelanggan yang lebih kecil dan berkuasa bermakna setiap pelanggan mempunyai lebih kuasa untuk berunding untuk harga yang lebih rendah dan tawaran yang lebih baik. Syarikat yang mempunyai ramai lebih kecil pelanggan berbasakan lebih mudah mengenakan harga yang lebih tinggi untuk meningkatkan keuntungan. Berikutan kejayaan Tropicana 100 Campaign yang sebelumnya, pihak pengurusan Tropicana menyedari keperluan pasaran semasa serta manfaat kempen ini kepada umum. Tropicana telah mengembalikan manfaat kempen ini kepada orang ramai. Menerusi kempen ini, Tropicana Corporation Berhad telah menawarkan pembelian 100% pelanggan untuk tempahan, 100% flexibility tanpa faedah, 100% yuran guaman ditanggung, 100% kelengkapan, 100% pembiayaan serta 100% ganjaran rujukan tambahan. Selain daripada itu, 10 pemenang bertuah akan berpeluang memenangi 1000% pelanggan ke atas tempahan mereka, iaitu sebanyak 50,000 setiap seorang. Di sini dapat dilihat bahawa kuasa pelanggan amat besar. Oleh itu, syarikat pemaju harus bijak mengambil inisiatif agar dapat menarik minat para pembeli untuk melabur ke dalam produk yang mereka tawarkan. Bagi komponen yang terakhir ialah ancaman pengganti. Menggantikan barangan atau perkhidmatan yang boleh digunakan sebagai ganti produk atau perkhidmatan syarikat menimbulkan ancaman. Syarikat yang mengeluarkan barangan atau perkhidmatan yang tiada pengganti yang rapat akan mempunyai kuasa yang lebih untuk menaikkan harga dan mengunci dari segi yang menguntungkan. Apabila pengganti hampir tersedia, pelanggan akan mempunyai pilihan untuk tidak membeli produk syarikat dan kos syarikat boleh menjadi lemah. Sebagai contoh, jika kita lihat sejak kebelakangan ini,
terdapat beberapa pemaju hartanah yang telah mengeluarkan konsep yang hampir serupa dengan konsep yang telah diperkenalkan oleh Tropicana Corporation Berhad ini. Makanya di sini kita dapat lihat perkara itu dapat memberi ancaman yang agak besar buat Tropicana Corporation selaku pioneer bagi konsep yang mereka memperkenalkan. Maka di sini dapat dianggap bahawa ancaman pengganti ini merupakan satu kuasa yang besar. Akhir kata, pemahaman terhadap Porter's Five Forces ini dan bagaimana ianya diaplikasikan ke dalam industri dapat membantu syarikat untuk merangka strategi perniagaan bagi membolehkan mereka menggunakan sumber dengan lebih baik untuk menjana pendapatan yang lebih tinggi. Melihat kepada prestasi Tropicana Corporation Berhad, dapat dilihat bahawa syarikat ini mempunyai strategi perniagaan yang baik sekali dengan mengetengahkan konsep yang sedia ada serta kebolehan dalam menarik orang ramai untuk terus melabur ke dalam projek pembangunan yang mereka sediakan. Sudah pasti syarikat ini pasti dapat mencapai kejayaan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.